Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 5 kerajaan Islam di Madinah. Di bawah tajuk kecilnya peperangan dalam Islam atau penyebaran Islam. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk peperangan dalam Islam ataupun penyebaran Islam, ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, strategi penyebaran Islam. Yang kedua, prinsip peperangan dalam Islam. Yang ketiga, sebab atau tujuan peperangan dibenarkan oleh Islam. Yang keempat, tindakan Arab Quraisy terhadap negara Islam di Madinah. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu, strategi penyebaran Islam. Ada 6 strategi yang utama dalam penyebaran Islam di dalam kerajaan Madinah. Yang pertama, tidak memaksa. Yang kedua, menghantar perutusan. Yang ketiga, warkah dihantar untuk menyuruh. Yang keempat, nasihat yang baik diberikan. Yang kelima, dakwah dengan bijaksana. Dan yang keenam, berperang dengan Arab Quraisy. Dia punya formula untuk strategi penyebaran Islam: tidak putus warna nasi dengan parang. Putus dah warna nasi dengan parang? Dah tak putus warna nasi dengan parang. Okey, tengok perangan formula. Tidak merujuk pada tidak juga, iaitu tidak memaksa. Putus merujuk pada perutusan. Perutusan berasal daripada perkataan putus, iaitu putus merujuk pada perutusan. Yang ini perutusan dihantar. Warna merujuk pada warkah, persamaan pada huruf war, persamaan pada perkataan war di depan. Warna, warkah, iaitu warkah dihantar untuk menyeru. Nasi merujuk pada nasihat, persamaan pada dua sebutan awal untuk nasihat, iaitu nasi merujuk pada nasihat yang baik diberikan. Dengan merujuk pada dakwah, persamaan pada huruf di depan, iaitu dakwah dengan bijaksana. Dan perang, berperang merujuk pada parang. Berperang berasal dari perkataan perang, cikgu ubah menjadi parang. Parang merujuk pada berperang dengan Arab Quraisy. Baiklah, kita lihat strategi penyebaran Islam yang pertama dahulu, iaitu tidak memaksa. Jika tidak memaksa, Nabi guna cara apa? Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Ingat, strategi yang pertama tidak memaksa. Kalau tak paksa, guna cara apa? Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Strategi yang kedua, perutusan dihantar ke Rom, Parsi dan wilayah Arab yang lain. Perutusan dihantar di mana? Ke Rom, Parsi dan wilayah Arab yang lain untuk menyeru memeluk Islam. Warkah dihantar untuk menyeru. Ini bagi tujuan mewujudkan persefahaman dengan wilayah tersebut. Apa guna warkah? Warkah untuk menyeru memeluk Islam bagi mewujudkan persefahaman. Seterusnya, nasihat yang baik diberikan. Dakwah dilakukan dengan bijaksana, iaitu dengan menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Dan last sekali, berperang dengan Arab Quraisy. Yang pertama, perang Tabuk. Yang kedua, perang Badar. Yang ketiga, perang Uhud. Yang keempat, perang Khandaq. Daripada 4 perang ni, perang yang paling penting sekali adalah perang Tabuk. Tengok formulanya, adalah Tabuk. Bila disebut Tabuk, ada 2 sebutan, ta dengan bu. Tengok, ta merujuk pada perang Tabuk, persamaan pada huruf ta di depan, Tabuk. Kemudian ejaan bu bermula daripada huruf B. B merujuk pada Badar. Lepas huruf B, huruf U. U merujuk pada Uhud. Dan last sekali K. K merujuk pada Khandaq. Jadi perang apa yang paling penting? Perang Tabuk. Lepas Tabuk, Badar, Uhud, Khandaq. Okey, seterusnya kita lihat prinsip peperangan atau garis panduan atau larangan ketika berperang menurut Islam. Yang pertama, tidak membunuh wanita. Yang kedua, tidak membunuh orang tua. Yang ketiga, tidak membunuh sesuka hati. Yang keempat, tidak membunuh orang yang sakit. Yang kelima, tidak membunuh kanak-kanak. Yang keenam, tidak membunuh orang yang lemah. Yang ketujuh, tidak merosakkan tanaman dan binatang ternakan. Dan yang kelapan, tidak merobohkan rumah ibadat. Jadi apa dia punya formula untuk prinsip peperangan dalam Islam? Wanita tua suka sakit beranak, luar tandas rumah. Wanita tua suka sakit beranak di mana? Di luar tandas rumah. Tengok perangan formula. Wanita merujuk pada wanita juga, tua merujuk pada tua, suka merujuk pada sesuka. Sesuka berasal daripada perkataan
suka. Sakit merujuk pada sakit juga. Beranak merujuk pada kanak-kanak. Kanak berasal dari perkataan anak. Sama juga beranak berasal dari perkataan anak. Luar merujuk pada lemah, persamaan pada huruf L di depan. Tandas merujuk pada tanaman, persamaan pada 3 huruf di depan, iaitu TAN. Tandas tanaman. Rumah merujuk pada rumah juga. Jadi apa formula prinsip peperangan dalam Islam? Wanita tua suka sakit beranak, luar tandas rumah. Wanita tu tidak membunuh wanita. Tua tu tidak membunuh orang tua. Suka tu tidak membunuh sesuka hati. Sakit tu tidak membunuh orang yang sakit. Beranak tu tidak membunuh kanak-kanak. Luar tu tidak membunuh orang yang lemah. Tandas tidak merosakkan tanaman dan binatang peliharaan. Dan rumah tidak merobohkan rumah ibadat. Jadi formula untuk prinsip peperangan dalam Islam: wanita tua suka sakit beranak, luar tandas rumah. Okey, seterusnya tengok sebab atau tujuan peperangan dibenarkan oleh Islam. Sebab yang pertama, dibenarkan kerana menentang kezaliman. Sebab yang kedua, masjid atau tempat ibadat dijaga. Sebab yang ketiga, Allah menurunkan wahyu. Sebab yang keempat, maruah keluarga dijaga. Sebab yang kelima, maruah agama dijaga. Sebab yang keenam, maruah negara dijaga. Jadi ada apa maruah? Ada 3 maruah yang perlu dijaga. Maruah keluarga, maruah agama dengan maruah negara. Kemudiannya, musuh menyerang terlebih dahulu. Dan yang terakhir sekali, manusia yang tidak berdosa dilindungi. Jadi apa formula untuk sebab atau tujuan peperangan dibenarkan oleh Islam? Zalim makan tubuh manusia. Kalau makan tubuh manusia ni zalim ke tak zalim? Ya, sangat zalim. Jadi formula untuk sebab peperangan dibenarkan oleh Islam: zalim makan tubuh manusia. Tengok penerangan formula. Zalim merujuk pada kezaliman, ditentang. Makan, jangan makan bermula daripada huruf M. M merujuk pada masjid. Masjid dijaga. Kemudian A merujuk pada Allah, iaitu Allah menurunkan wahyu. Lepas huruf A, huruf K. K merujuk pada keluarga, iaitu maruah keluarga dijaga. Lepas tu huruf A lagi, A merujuk pada maruah agama dijaga. Dan N merujuk pada maruah negara dijaga. Jadi 3 maruah ni merujuk pada kan, iaitu makan. Kan ni merujuk pada 3 maruah. K tu keluarga, A tu agama, N tu negara. Semua maruah kena buat apa? Kena dijaga. Tubuh merujuk pada musuh, sama pada huruf U dengan H. Tubuh musuh. Manusia merujuk pada manusia juga. Jadi apa formula sebab peperangan dibenarkan oleh Islam? Zalim makan tubuh manusia. Zalim merujuk pada kezaliman ditentang. Makan, M merujuk pada masjid dijaga. A merujuk pada Allah menurunkan wahyu. K merujuk pada maruah keluarga. A merujuk pada maruah agama. N merujuk pada maruah negara. Semua maruah kena dijaga. Zalim makan tubuh. Tubuh merujuk pada musuh menyerang dahulu. Manusia merujuk pada manusia yang tidak berdosa dilindungi. Jadi formula untuk sebab peperangan dibenarkan oleh Islam: zalim makan tubuh manusia. Okey, last sekali tengok tindakan Arab Quraisy menghapuskan kerajaan Islam di Madinah. Ada 5 tindakan yang mereka buat. Yang pertama, mencari sokongan daripada orang Yahudi. Yang kedua, mendapat sokongan penduduk Arab di sekitar tanah Arab. Yang ketiga, sering melakukan keganasan. Yang keempat, menyerang kafilah perdagangan Islam. Dan yang kelima, melancarkan beberapa siri peperangan seperti Tabuk, Badar, Uhud dengan Khandaq. Okey, seterusnya kita lihat analisis kerapan 45 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Yang warna oranye itu adalah SPM sebenar, yang warna kelabu di bawah itu adalah SPM ulangan. Okey, kita tengok SPM sebenar dulu. 2010 tak naik, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 naik esei, 14 tak naik, 15 naik esei, 16 naik esei, 17 tak naik, 18 tak naik, 19 naik esei. 2020 berkemungkinan lagi akan naik dalam soalan esei. Jadi tolong bagi perhatian untuk semua tajuk-tajuk di bawah bab 5 dalam SPM 2020 ini. Tengok SPM ulangan pula. 14 ulangan naik esei, 15 ulangan tak naik, 16 ulangan naik esei, 17 ulangan naik esei, 18 ulangan naik esei, 19 ulangan naik esei. 2020 mungkin juga akan naik dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di bawah bab 5 tingkatan 4 ini.
Okey, seterusnya kita lihat analisis kerapan tajuk untuk Tar 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Peperangan dalam Islam. Sejak daripada 2010 sampai 2019 yang cikgu buat analisis, tak pernah langsung lagi ditanya tajuk peperangan dalam Islam. Jadi kemungkinan yang sangat-sangat besar akan ditanya pada tahun 2020 ini, sama ada SPM sebenar ataupun SPM ulangan. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk peperangan dalam Islam yang kita belajar tadi ni. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, senaraikan siri peperangan antara orang Quraisy Mekah dengan orang Islam Madinah. Apakah nak soalan? Siri peperangan. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika ada nak jawab macam mana? Jawab terus ya. Jadi 1 Roman tulis perang Tabuk, 2 Roman tulis perang Badar. Ingat lagi tak apa formula untuk perang? Formulanya adalah perang paling penting perang apa? Perang Tabuk. Lepas Tabuk, Badar, lepas Badar, Uhud, lepas Uhud, Khandaq. Jadi boleh tambah ya jawapan di bawah tu. Dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi bagi je jawapan lebih, tak salah pun. Okey, tengok soalan B. Apakah prinsip peperangan dalam Islam? Apakah anda soalan prinsip peperangan dalam Islam? Bila disebut prinsip peperangan dalam Islam, ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Wanita tua suka sakit beranak, luar tandas rumah. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak buat macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil oleh pembuka kat soalan. Prinsip peperangan dalam Islam ialah tidak membunuh wanita, titik. Macam mana nak mulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Kedua, tidak membunuh orang tua. Lepas kedua, ketiga, tidak membunuh sesuka hati. Keempat, tidak membunuh orang yang sakit. Ada lagi tak? Ada lagi. Ingat balik formula. Wanita tua suka sakit beranak. Beranak tu tidak membunuh kanak-kanak. Suka sakit beranak. Luar tu apa? Orang yang lemah. Tandas tu apa? Tanaman dan binatang peliharaan tidak dirosakkan. Rumah tu apa? Rumah ibadat tidak dirobohkan. Okey, soalan C ditanya, mengapakah perjanjian yang telah ditandatangani perlu dipatuhi? Apakah ada soalan? Sebab. Mengapakah merujuk pada sebab. Sebab-sebab perjanjian perlu dipatuhi. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil oleh pembuka kat soalan. Sebab perjanjian yang telah anda tandatangani perlu dipatuhi ialah untuk mengelakkan kesusahan kepada pihak lain yang terlibat, titik. Macam mana nak start isi yang kedua? Guna number. Kedua, koma, tuntutan dalam agama. Lepas kedua, ketiga, merapatkan hubungan antara kedua-dua pihak yang membuat perjanjian. Lepas ketiga, keempat, dapat membina kesefahaman antara satu sama lain. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan isi. Markahnya 488. Okey, kita lihat soalan A dulu. Soalan A ditanya, apakah tujuan peperangan dalam Islam? Apakah anda soalan tujuan peperangan dalam Islam? Ada formula tak tujuan peperangan? Ada. Apa formulanya? Zalim makan tubuh manusia. Okey, ambil balik pembuka kat soalan. Tujuan peperangan dalam Islam ialah kezaliman ditentang, titik. Macam mana nak mulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kedua, koma, masjid dijaga. Lepas kedua, ketiga, koma, Allah menurunkan wahyu. Lepas ketiga, keempat, maruah keluarga dijaga. Lepas maruah keluarga, ini balik formula. Zalim makan tubuh manusia. Keluarga, agama dengan negara dijaga. Tubuh tu apa? Musuh menyerang terlebih dahulu. Manusia tu apa? Manusia yang tidak berdosa dilindungi. Okey, tengok soalan B. Soalan B ditanya, jelaskan garis panduan yang perlu dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan. Apakah anda soalan? Garis panduan yang perlu dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan. Jadi ambil oleh pembuka kat soalan. Garis panduan yang perlu dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan ialah, apa formula untuk garis panduan? Wanita tua suka sakit beranak, luar tandas rumah. Lepas ialah tidak membunuh wanita, titik. Penanda macam apa cikgu ajak? Sebelum nak start isi yang kedua, guna number. Jadi kedua, tidak membunuh orang tua. Lepas kedua, ketiga, tidak membunuh sesuka hati. Keempat, tidak membunuh orang yang sakit. Kelima, tidak membunuh kanak-kanak. Keenam, tidak membunuh orang yang lemah. Ketujuh, tidak merosakkan tanaman dan binatang ternakan. Dan kelapan, tidak merobohkan rumah ibadat. Okey, last sekali tengok soalan akibat. Peperangan yang berlaku pada masa kini bertentangan dengan prinsip peperangan dalam Islam. Buktikan pernyataan tersebut. Apa kena soalan? Peperangan pada hari ini bertentangan dengan prinsip peperangan dalam Islam. Apa formulanya? Formula prinsip peperangan dalam Islam. Wanita tua suka sakit beranak, luar tandas rumah. Okey. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Peperangan yang berlaku pada masa kini bertentangan dengan prinsip peperangan dalam Islam kerana banyak membunuh wanita. Huraiannya, hari ini menyebabkan jumlah wanita di muka bumi semakin berkurangan. Contohnya,
dalam peperangan di Syria yang mengorbankan ramai wanita. Last sekali kesannya, populasi manusia di muka bumi semakin berkurang akibat kurangnya wanita. Ingat, soalan akibat yang cikgu ajar nak jawab mesti ada 4 perkara. Ada isi. Yang kedua ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga ada contoh. Dan yang keempat ada kesan. Okey, macam mana nak mulakan isi yang kedua? Guna number. Kedua, membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa. Huraiannya, hal ini menyebabkan negara kehilangan pemimpin di masa depan. Contohnya, dalam Perang Dunia Pertama yang mengorbankan ramai kanak-kanak. Last sekali kesannya, negara akan menjadi mundur akibat kurang tenaga mahir dan pemimpin yang berwibawa pada masa depan. Jadi permintaan cikgu kepada pelajar-pelajar, tolong jadikan isi-isi yang lain dalam prinsip peperangan dalam Islam tu dan cuba jawab dalam bentuk kebat holistik. Ingat, kebat holistik cikgu ajak mesti ada berapa perkara? Ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini, ada contoh dan ada kesan. Ingat balik semua prinsip tu dan buat apa huraian, apa contoh dan apa kesannya. Okey, last sekali cikgu nak menyampaikan satu berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport. Sebagaimana yang kita tahu, setiap tajuk-tajuk dalam bab-bab di dalam buku teks mempunyai tajuk-tajuk sport masing-masing. Iaitu buku teks tingkatan 4 ada 10 bab dan buku teks tingkatan 5 ada 9 bab. Setiap bab ada tajuk-tajuk sport yang tersendiri, iaitu masing-masing ada tajuk sport. Dalam buku poket formula ni ada semua bab sebagaimana dalam buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5. Setiap bab ada tajuk-tajuk sport tersendiri. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja. Bagi siapa yang berminat nak dapatkan dua-dua buah buku, cuma memerlukan berapa ringgit? RM2 sahaja. Jadi bagi yang berminat boleh menghubungi Syazri di nombor 013 7529 209. Okey, sekian. Hanya itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.